Mari saudara, kita akan beribadah kepada Tuhan, baik yang ada di gereja maupun yang di rumah. Kami mohon saudara di rumah juga menghormati kehadiran Tuhan dan menghadap Tuhan dengan pakaian yang rapi. Tuhan mau memberkati kita kalau kita sungguh-sungguh beribadah kepadanya. Mari kita akan berdoa. Mari kita ikut bersama-sama berdoa pembukaan ibadah ini. Ya Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah dan kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Pada saat ini ya Tuhan, kami datang kepada-Mu. Kami mau beribadah kepada-Mu ya Tuhan. Kami mau menyembah Engkau, sebab Engkaulah Allah yang layak kami sembah. Engkaulah Allah yang layak kami puji, sebab Engkau telah menciptakan semuanya. Dan Engkau mengatur semua waktu. Semua ada di dalam rencana-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan, kami mohon kepada-Mu ya Tuhan. Engkau melindungi kami, memelihara kami, menjaga kami ya Tuhan. Menyertai kami. Sebab kami tahu tanpa penyertai-Mu kami tidak bisa berbuat apa-apa. Biarlah Tuhan hikmat-Mu memenuhi kehidupan kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau pimpin setiap langkah-langkah hidup kami, supaya setiap langkah kami itu bisa menurut menyerahkan ibadah ini dalam tangan-Mu. Kami juga menyerahkan semua saudara hamba-hamba-Mu yang melayani, baik di atas mimbar maupun di bawah mimbar, baik yang membawakan firman Tuhan, memainkan alat musik. Bila Tuhan Kau urapi mereka dengan heran, dengan kuasa-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Tuhan, kiranya Engkau memberikan hikmat marifat kepada Bapak Presiden dan semua menterinya ya Tuhan. Biarlah mereka bisa menuruti visi misi dari Presiden ya Bapak. Bisa bekerja sama dengan Presiden untuk membangkitkan dan membangun bangsa kami ya Tuhan. Engkau tahu keadaan bangsa kami ya Tuhan. Engkau pulihkan ekonomi bangsa kami. Tuhan juga yaitu kesehatan bangsa kami ya Bapak. Sebab bangsa kami lagi dilanda oleh pandemi COVID-19 ya Tuhan. Kiranya Engkau, kalau boleh Tuhan, selesaikanlah, basmikanlah, hilangkanlah virus-virus corona ini Tuhan. Biarlah bisa tidak ada lagi di muka bumi atau di Indonesia. Ya Tuhan, Kau pimpin, Kau sertai, jagai kami dan hamba-hamba-Mu. Setiap mereka baik demi keluarga, anak-anak-Mu Tuhan, dan juga jemaat-Mu gereja Presbyterian. Waktu mereka di rumah, apa yang mereka kerjakan, usaha pekerjaan mereka, Tuhan Kau berkati, Kau berikan hikmat kepada setiap anak-anak-Mu jemaat di tempat ini ya Bapa. Biarlah mereka bisa bekerja dengan baik, bisa bekerja dengan penuh ucapan syukur kepada-Mu Tuhan. Ajarilah kami selalu bersyukur dalam segala hal, baik dalam keadaan tidak baik maupun dalam keadaan baik, kami tetap bersyukur. Tidak baik, kami tetap bersyukur ya Tuhan.
Biarlah dalam keadaan baik kami tetap memuji menyembah Engkau, dan dalam keadaan tidak baik kami tetap bisa bersedia mengikuti Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Pimpinlah kami semua. Kami serahkan ibadah ini dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan Kau yang memimpin, menyertai, dan kuasa-Mu menyertai kami. Biarlah kemuliaan-Mu dinyatakan di dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus semua percaya berkata, amin. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus dimanapun saudara berada hari ini. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus baik bagi kita. Tuhan Yesus bisa melawat kita dimanapun kita ada ketika kita datang dengan hati yang bersyukur kepada Tuhan, dengan hati yang haus dan rindu akan Dia. Lewat pujian pengagungan kita hari ini Bapak Ibu Saudara, mari kita datang kepada Tuhan. Kita hampiri di dalam bait-Nya yang kudus. Sebab Allah sudah membuka jalan bagi kita untuk menghampiri Dia di dalam kekudusannya. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, bawa segenap hidupmu, segenap tubuhmu untuk persembahkan kepada Tuhan, memuji Dia. Sebab tidak ada yang dapat kita lakukan untuk memuji, membalas segala kebaikan Tuhan selain memuji Dia. Mempersembahkan seluruh hidup kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepadanya. Dengan hati yang terbuka, pikiran yang terbuka, dengan mata yang tertuju kepada Kristus sebagai sumber segalanya bagi kita. Kita membawa persembahan kita kepadanya. Kekuatan dalam hidupku ku dapat di dalam Yesus. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menolongku. Berseru berharap dalam Yesus. Kalau katakan kekuatan dalam hidupku, kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Kekuatan dalam hidup kita hanya ada di dalam Yesus Kristus. Dia satu-satunya sumber kekuatan yang memberi kemampuan kekuatan bagi setiap pribadi kita, sehingga kita bisa mampu menjalani kehidupan kita dengan banyak tantangan dan perkara. Mari kita akui itu di hadapan Tuhan.
Sebab Dialah Allah sumber kekuatan bagi kita. Ini pengakuan kami Bapa. Engkau Allah kami yang hidup, Allah yang tidak terbatas, Allah yang menjadi sumber kekuatan, sumber pengharapan bagi kami yang berseru dan berharap kepadamu Tuhan. Kami tahu kami tidak akan pernah dikecewakan, karena Engkau adalah Allah yang setia, setia dengan janjimu, setia dengan Engkau mengasihi setiap kami. Terima kasih Bapa. Berkati jemaat Tuhan dimanapun saat ini berada. Jamah hati kami. Setiap kami, tidak ada seorang pun yang luput dari jamahan Tuhan. Supaya kami mengalami pujian dan syukur itu dari dalam hati kami. Bukan oleh karena faktor-faktor yang lain yang mendorong kami untuk memuji Tuhan, tapi karena rasa syukur yang dalam di hati kami, karena kami mengenal Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan hidup kami kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, berikan sukacita bagi kami untuk kami bersorak, bergirang meninggikan Engkau di pagi hari yang indah ini. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Mari orang percaya sama-sama katakan amin. Ya, puji Tuhan sekali lagi. Shalom.
Shalom ya, damai sejahtera buat kita semua jemaat yang dikasihi Tuhan. Dimanapun saat ini saudara berada, apapun kondisi dan situasi yang sedang saudara alami, damai sejahtera bagimu, itu kata Tuhan Yesus. Dan saya yakin setiap kita ketika kita datang kepada Tuhan, kita akan mengalaminya bersama-sama. Amin. Mari kita akan mengangkat pujian kasih Allah tak berkesudahan. Berkesudahan selalu baru setiap hari, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur. Katakan kasih Allah tak berkesudahan selalu baru setiap hari, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur Saya percaya bahwa Tuhan yang sungguh baik itu melimpahkan sukacita di hati kita, sorak-sorai pujian di hati kita, untuk senantiasa kita memuji Tuhan. Haleluya. Mari kita persiapkan hati kita Bapak Ibu Saudara untuk mendengarkan firman-Nya. Firman-Nya ya dan amin. Apa yang dijanjikannya itu pasti, dan itu akan terjadi. Firman-Nya memberikan kekuatan bagi setiap orang yang mengalami kelelahan. Firman-Nya meneguhkan setiap orang yang mengalami keraguan. Biar firman Tuhan dinyatakan pagi hari ini bagi setiap pribadi kita, sehingga kita tidak menjadi hanya seorang pendengar, tetapi menjadi seorang pelaku firman Tuhan. Haleluya. Firman-Mu berkata, Engkaulah kekuatan bagi kami Tuhan, pengharapan bagi kami. Kami mau nyatakan itu terjadi di hari ini. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tuhan selalu ku nantikan.
sekali firman-Mu berkata, Firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. amin. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Beroleh di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah, aku nantikan Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kita bangkit berdiri saudara. Firman-Mu berkata, Firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Amin. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah, aku nantikan Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur pada pagi hari ini Tuhan, Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan untuk datang ke tempat ini beribadah kepada Engkau ya Tuhan. Tuhan, kami mohon Engkau ampuni setiap kami, setiap dosa kami ya Tuhan. Kami taruh ke dalam tangan-Mu Tuhan, Engkau yang memberikan pengampunan dan menguduskan kami kembali ya Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kau urapi hamba-Mu yang penuh kelemahan ini ya Tuhan, yang maupun yang penterjemah ya Tuhan, sehingga apa yang disampaikan seturut dengan kehendak-Mu dan nama-Mu yang dimuliakan ya Tuhan. Kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Shalom saudara-saudara kasih dalam Tuhan. 大家平安， Apa kabar? 你们 Yang 好 ada 吗？ di rumah. 你们好吗？家里 Lama 的人 kita 好 tidak 吗？ berjumpa ya. 很久我们没有再见面了， Nah saudara-saudara kasih dalam Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， tema khotbah pada pagi hari ini 今天早上的题目 adalah peringatan supaya waspada terhadap nabi-nabi palsu. 就是我们要警醒，就是要好好的警醒这些假先知。 Nah saudara, akhir-akhir ini di Indonesia itu banyak bermunculan banyak sekali itu nabi-nabi atau pengajar-pengajar palsu. 因为现在我们看这个在印尼，就是有很多这些假先知， Banyak sekali kalau kita lihat di YouTube ya terutama. 更何况在那些网络站， Pendeta-pendeta dari gereja tertentu berkoar-koar di medsos. 就是这些牧师者，他们就是在那些网站就是一直传讲，
Mereka mengajarkan ajaran yang menyimpang dari 他们 Alkitab. 教导就是有偏这些圣经的一些教导。 Nah, saya juga tahu bahwa ada beberapa orang yang saya kenal juga mengikuti dan sedikit banyak terpengaruh dengan ajaran mereka. 我也知道有些我的朋友，他们也是跟着这个教导来，有些也是有被影响到。 Oleh sebab itu saya merasa terbeban untuk menyampaikan pengajaran mengenai guru-guru atau nabi-nabi palsu ini dan bagaimana kita menghadapinya. 所以说，我觉得有一个重担要跟大家来分享，我们要如何来避免这些假先知。 Nah, saudara, mari kita buka firman Tuhan kita di Matius 7, 我们来打开我们的圣经，在马太福音第7章 ayat yang ke-15 sampai ke-23. 第15节到23节。 Saya akan membacakan yang dalam bahasa Indonesia dan akan dilanjutkan dengan bahasa Mandarin. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. 马太福音第7章第15节到23节，这里说：你们要防备假先知，他们到你们这里来，外面披着羊皮，里面却是残暴的狼。凭着他们的果子就可以认出他们来。荆棘上岂能摘葡萄呢？基里里这样，凡好树都结好果子，唯独坏树结坏果子。好树不能结坏果子，坏树不能结好果子。凡不结好果子的树，就砍下来丢在火里。所以凭着他们的果子就可以认出他们来。凡称呼我主啊主啊的人，不能都进天国，唯独遵行我天父旨意的人才能进去。当那日，必有许多人对我说：主啊主啊，我们不是奉你的名传道，奉你的名赶鬼，奉你的名行许多异能吗？我就明明地告诉他们说，我从来不认识你们，你们这些作恶的人，离开我去吧。阿门。 Amin. Nah, saudara-saudara kasih dalam Tuhan, 亲爱的兄弟姐 bagian 妹们， firman Tuhan ini adalah merupakan bagian yang boleh dikatakan bagian khotbah Tuhan Yesus yang paling terkenal yang tercatat dalam Injil Matius. 这些经文就是一个很出名的，就是在耶稣对他们的门徒传讲的一 Yaitu 些 khotbah 话 ini。disebut khotbah di bukit. 这些就是在山顶上的一个福音。 Khotbah di bukit ini adalah khotbah yang disampaikan Yesus di Injil Matius dimulai dari pasal yang ke-5 sampai yang ke-7. 这些福音就是从马太福音第5章到第7章。 Mengapa disebut khotbah di bukit? 为什么可以说是在山顶上的 Nah, 道 ini 呢？ bisa kita lihat di pasal yang ke-5 ayat 1 sampai 2. Di situ dikatakan ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah dia ke atas bukit, dan setelah ia duduk datanglah murid-muridnya kepadanya, maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. 因为在马太福音第5章第1节这里有说，耶稣看见这许多人，就上了山，至于坐下，门徒到他跟前来，他就开口群询他们说。 Nah, khotbah di bukit ini merupakan ajaran Tuhan Yesus tentang apa yang harus dilakukan oleh pengikut-pengikutnya di sepanjang zaman dalam
menjalani hidup ini yang tertuju kepada Allah. 就是在山顶上的这个道呢，就是耶稣对他们的门徒，就是教导他们的门徒有一个好的一个行为。 Nah, perikop firman Tuhan yang akan saya bahas pagi ini adalah tentang nabi-nabi palsu. 今天的题目就是我们要谨慎这些假先知。 Nah, saudara-saudara kasih dalam Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， ayat yang 15, Yesus berkata, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka ada serigala yang buas. 第15节这里说，你们要防备假先知，他们到你们这里来，外面披着羊皮，里面却是残暴的狼。 Yesus memperingatkan pengikut-pengikutnya akan bahaya nabi-nabi palsu, karena nabi-nabi palsu itu memang ada, saudara. 就是耶稣就是提醒他的门徒说，就是你们要防备这些假先知，因为这个假先知是有的。 Dari zaman perjanjian lama aja kita bisa lihat mereka sudah ada. 就是在这个旧约里面都已经有了这个假先 Dan 知。 kita juga mendengar tentang mereka di hampir seluruh surat di perjanjian baru. 然后我们也是听了这个假先知在这个新约里面， Alkitab juga memberitahukan kepada kita bahwa masa menjelang akhir zaman akan ditandai bukan hanya dengan semakin tersebarnya Injil ke seluruh dunia, 这个在这个圣经的预言里面有说到，就是耶稣要再来的第二次再来的这个消息，不是单单指就是这个福音传递， mereka juga ditandai oleh kian banyaknya nabi palsu yang muncul. 但是也是有这个很多的假先知会出 Dan 现， mereka menyesatkan banyak orang. 然后他们也是迷惑了很多人。 Nah, saudara-saudara kasih dalam Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹 pada 们， zaman PL, 在这个旧约里面， nabi sejati itu adalah orang yang mengajarkan kebenaran berdasarkan ilham dari Allah. 先知就是这些传讲从神而来的话。 Sedangkan nabi palsu 但是如果这个假先知呢， adalah orang yang mengklaim 他们说 bahwa ia mendapat ilham ilahi yang sama tetapi mengabarkan ketidakbenaran. 他们就是说他们得到是从神而来的话，然后他们传讲的就是不合真理。 Nah, Yeremia dalam Yeremia 23 ayat 16 sampai 18 nggak usah dibaca dalam Mandarin. 在耶利米书也是有说， Di situ Yeremia merumuskan perbedaan mereka sebagai berikut. 耶利米有说他们假先知和真的这先知是有分别的。 Nabi-nabi palsu itu mengungkapkan penglihatan rekaan mereka sendiri. 就是这个假先知他们的意向就是他们做的， Sedangkan kalau nabi-nabi yang benar, 但是如果真的先知呢， mereka itu hadir dalam Dewan Musyawarah Allah. 他们就是在神 Mereka 里 itu 面的， mendengarkan firman-Nya dan mengabarkannya kepada umat. 他们就是听了神的道，然后他们传讲给他们的门徒。 Nah, saudara kasih dalam Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹 Yesus 们， ingin memberitahukan kepada kita bahwa kebenaran dan kepalsuan adalah bertolak belakang. 就是耶稣要提醒我们，就这个真理和这个不真理，就是有冲突的关系。 Dan bahwa mereka yang menyebarluaskan dusta dengan memakai nama Allah adalah nabi palsu. 然后这些如果他们传讲不是符合神的话，这个就是假 Dan 先 terhadap 知。 orang inilah Yesus memerintahkan kita untuk waspada. 所以说，耶稣就是叫我们要防备这些人。 Nah, saudara kasih dalam Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， sebenarnya apa sih bahaya nabi-nabi palsu itu? 其实这个假先知有什么危险呢？ Mereka itu berbahaya bisa terlihat dari kata serigala. 他们危险的上是在这个有写着这个狼。 Serigala ini merupakan seekor binatang yang berbahaya bagi domba. 狼是一只很野兽的一个动物，就是对于这个绵羊。 Lebih bahaya lagi ini serigala dikatakan dia datang dengan berbulu domba 更危险 atau 的是， dengan pakaian domba. 更危险的是，就是这个狼就是披着这个羊皮， Mereka itu cuma di kulitnya aja Kristen, saudara-saudara kasih 他们 Tuhan. 是在外面的皮，就是 Tetapi 好像 sebenarnya 是 di 基督徒， dalamnya tidak. 但是他们的里面不是。 Metafora yang diberikan Tuhan Yesus ini memperingatkan kita bahwa nabi-nabi palsu itu sungguh bahaya dan sangat lihai. 就是耶稣要提醒我们，对于这些假先知，他们是一个很厉害。
nabi itu adalah orang yang menyampaikan firman Tuhan. 所以说我们要知道这些先知，这个先知呢，他是传讲神的 Jadi 话 boleh。dikatakan bahwa nabi-nabi ini 所 yang 以说这个先知呢， menyamar sebagai orang-orang Kristen. 他就是假装是一个基督徒， Mereka menyamar sebagai majelis, 他们是假装是一个领袖者， dosen teologi, 是一个老师， guru agama, penginjil dan lain sebagainya. 或者是传道或者其他的。 Ini sebenarnya membuat mereka itu sangat berbahaya. 这个就是对于危险度的一个危 Karena 险性。 dengan pengajaran mereka itu dan didengarkan banyak orang, 因为如果他们的道如果被很多人听的话， mereka menyesatkan banyak orang. 他们就会迷惑很多的人。 Nah, guru palsu itu akan dikatakan seperti serigala, itu artinya mencerai-beraikan kawanan domba itu dengan ajaran-ajaran sesat mereka. 这个假先知的意思就是这个披着羊皮的狼，然后他在羊群就是混乱的这个 Kita 羊群里 semua 面。 tahu bahwa ajaran palsu itu begitu merusak dan berbahaya bagi gereja. 我们知道这个不好的就是偏外这个圣经的一个道就是很危 Ajaran-ajaran 险， ini sangat merugikan umat Allah. 然后这个也是会对我们很不利。 Sudah biasa yang biasa kita tahu, umat itu diberikan perasaan aman. 我们要知道，就是如果我们是门徒，就是要有一个很安全感的一个 Perasaan aman yang palsu tapi saudara. 但是是一个假的安全。 Mereka itu dibuai sehingga mereka tertidur dalam dosa-dosa mereka. 这个假先知他们就是用很厉害的迷惑 Karena 教 nabi-nabi 导， palsu ini tidak memperingatkan umat akan penghukuman Allah yang 因为 mendatang. 因为这个假先知他们没有提醒这些会友们，就是门徒们，就是好的事情， Dan juga tidak mengajarkan pada mereka bagaimana caranya mereka supaya bisa terlepas dari hukuman. 也没有教导这些人用什么方法来解脱这些 Karena ini 恶。 tuh saudara-saudara kasihan Tuhan, bukan kebetulan kalau peringatan Tuhan Yesus terhadap nabi-nabi palsu dalam khotbah di bukit ini 所以耶稣为什么要提醒我们要防备这些 langsung 假先知？ menyusuli ajarannya di ayat sebelumnya, yaitu ayat 13 sampai 14. 我们可以看在马太福音第7章上面的，就是第13到第14节 Itu。katakan, masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. 这里说你们要进斋门，因为引导灭亡，那门是宽的，路是大的，进去的人也多；引导永生，那门是窄的，路是小的，找这的人也少。 Nah, saudara-saudara kasihan Tuhan, pintu yang lebar atau jalan yang luas dikatakan Alkitab adalah jalan yang gampang dengan ruang gerak yang luas. 圣经对我们说，就是宽的门，就是很宽的门，就是有路也是很大，然后很多人在 Orang 那 yang 里。 masuk melalui pintu ini adalah orang yang mengikuti kehendak hatinya masing-masing. 这些进入这个大门的人呢，就是他们就是用他们自己的理想，他们的自己的想法进去的， Yaitu keinginan-keinginan hati manusia yang telah jatuh dalam dosa. 就是自己肉身的进去了。 Dan 那里 untuk 面 masuk ke pintu yang lebar itu, 但是然后如果要进在这个宽的门， kita tidak perlu meninggalkan dosa-dosa kita. 我们不用远离我们的罪恶。 Di sisi lain, 在另外一方面， pintu yang sesak atau jalan yang sempit itu agak berat, saudara-saudara kasihan Tuhan, karena ada batas-batasnya. 这个窄的门就是路很小的，就是有一些就是很少人在那里。 Untuk masuk ke pintu itu kita harus meninggalkan segala-galanya di belakang kita. 如果我们要进入这个门呢，我们要把一切抛开在我们的后面， Kita harus meninggalkan dosa kita. 我们要抛开我们的罪， Kita harus meninggalkan kedengkian, ketamakan kita dan lain 离 sebagainya. 开我们所不好的事情。 Sebab Tuhan Yesus berkata, sebab tidak seorang pun mendapat menjadi pengikut Kristus 就是好像耶稣对他们的门徒说，就是对他的门徒说，就是 sebelum apa? Sebelum ia menyangkal dirinya sendiri. 就是没有任何人可以跟随我，如果他没有把一切抛开在他的后面。 Dan Yesus
itu adalah pintu yang sempit itu. 然后 Siapa, 耶稣就是这个窄的门。 siapa saja yang masuk melalui pintu itu ia akan diselamatkan. 如果任何人如果可以进入这个窄的门，他 Tapi 都是 saudara-saudara 得 kasihan 救 Tuhan, 的。但是，亲爱的弟兄姐妹们， inilah tujuan nabi-nabi palsu, yaitu membelokkan orang-orang untuk tidak masuk ke pintu yang sempit itu. 这个假先知的目的呢，就是要把这些相信主的人，就是离开主。 Sebab nabi-nabi palsu itu mahir sekali dalam mengaburkan isu keselamatan. 因为这个假先知呢，他们是一个很厉害，让这些门徒们可以迷惑。 Kalau kita lihat ya, ada banyak sekali ajaran mereka. 我们可以看他们的方法，教导的方法是很多的。 Ada yang mengacau dan memutarbalikkan Injil itu sedemikian rupa. 有些就是他把这些真理反贴来， Sehingga bagi yang mencari itu sukar sekali untuk bagi mereka yang mencari pintu yang sempit itu sukar sekali menemukannya. 所以让这些要找这个窄的门的人是很难 Yang lain 去找。 juga ada terang-terangan menentang Tuhan Yesus. 然后有些也是他是很宽大的来就是 Menentang Yesus. 就是仇敌啦，就是 Nah 对耶 mereka 稣就是一个仇 mengajarkan 敌， bahwa jalan yang luas itu sebenarnya sama sekali tidak menuju kepada kebinasaan. 就是这个假先知就是要教导这些这些会友们，就是 Melainkan pada 贴 kenyataannya 了这 semua 个 jalan 真理。 adalah sama menuju kepada Allah. 他就是说教导说，全部的路是一样的，我们要面对 Nah, 这些。 saudara-saudara kasihan Tuhan, kita perlu berhati-hati karena mereka itu menyusup ke dalam kawanan dengan menyamar sebagai domba. Kita sulit membedakan mereka. 所以说我们要小心，我们要防备这些假先知，因为他们是披着羊皮的狼。 Akibatnya orang-orang yang tidak tahu menganggap mereka itu benar-benar domba dan mereka menerima mereka. 所以说对这些不知道的人，他们就是会说，哦，这个是真的绵羊。 Dan biasanya wataknya itu yang sesungguhnya itu baru ketahuan setelah terlambat, saudara-saudara kasihan Tuhan. 有些人就是等了就是他们知道了，就是太晚了，因为 Dan 他们已 kerusakan 经 itu 提 sudah 醒了， terjadi. 这些混坏的一个事情已经发生 Oleh 了。 sebab itu Tuhan Yesus memperingatkan kita untuk waspada. 所以说，为什么耶稣要对我们说，我们要谨慎， Dan 不是 kata 防备， waspadalah, saudara-saudara kasihan Tuhan. 这即防备。 Secara tata bahasa itu present tense. Kata ini mengindikasikan bahwa perintah ini menekankan tentang kontinuitas atau secara sifat yang terus menerus. 这个防备呢，是一个就是就是我们要每天去行的，就是 Artinya 防 apa, 备。 saudara-saudara kasihan Tuhan? 意思是什么呢？ Bahwa kewaspadaan ini terhadap nabi-nabi palsu 就是防备这个假先知， adalah sikap yang harus kita miliki terus menerus. 就是我们要每次要有这个心态， Supaya kita tidak terjebak dalam ajarannya. 直到我们不会跌入在他们的教导里。 Mungkin saudara bertanya, bagaimana cara kita waspada? 可能很多人就会问，我们要怎样来去 Yang 防 pertama 备 yang 呢 harus？ kita lakukan adalah kita berdoa senantiasa meminta Tuhan memimpin kita dalam mengerti firman Tuhan. 第一就是我们要时常要祷告，然后讨耶稣给我们智慧。 Kita harus banyak membaca dan belajar Alkitab. 我们也是要时常读圣经。 Yang ketiga, kita harus hati-hati dalam memilih gereja dan pengkhotbah. 第三也是我们要好好来去选这些传道，然后这个教会。 Jangan menganggap bahwa setiap orang yang memiliki gelar pendeta itu adalah betul-betul pendeta. 我们不要以为这些得到了这个称名是一个牧师的，他就是真正的牧师。 Kita harus memeriksa dulu apakah orang itu benar-benar pendeta atau nabi 我 palsu. 们要去审查他是不是真正的牧师。 Yang kelima, kita harus menguji. 第五我们要去了解。 Yang keenam, kita sendiri juga harus mengawasi ajaran kita sendiri. 第六也是我们要自己来提醒我们自己。 Oleh sebab itu kita membutuhkan suatu komunitas yang sehat yang bisa saling mengingatkan kita dan saling belajar. 所以说我们要有一个很好的一个团队。 Karena seperti katakan dalam 1 Timotius 4 ayat 16 itu katakan, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. 就是好像 Bertekunlah dalam semuanya itu karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengarkan engkau.
好像提摩太书里面有写着，我们要警醒我们自己，然后也要警醒我们的一个队友，因为我们从这个好的行为、好的教导里，我们就可以得到一个好的 Tentu tidak 行为。 lupa kita harus mengandalkan Roh Kudus 然 dalam 后 melakukannya. 最重要的也是我们要依靠我们的圣灵。 Nah, saudara-saudara kasih dalam Tuhan, perlu diketahui bahwa nabi palsu itu bukan hanya bisa berpura-pura saleh. 我们要知道，这个假先知他不是单单可以假装是好， Tapi mereka juga sering memakai bahasa-bahasa teologi yang baku. 然后他们也是用这些很好的教导来说， Tujuannya adalah supaya mereka itu mudah diterima oleh orang. 他们的目的就是要被这些人接受。 Ada kalanya mereka menggunakan banyak gelar-gelar kesarjanaannya yang serba keren. 有些他们就是用他们的这个地位呢来迷惑。 Oleh sebab itu saudara-saudara kasih Tuhan, kita tidak boleh terkecoh atau terpukau oleh penampilan-penampilan luarnya. 所以说我们这些相信主的人，我们不要被这些 Kita tidak boleh terpukau oleh bobot pengetahuannya. 这些假先知迷惑了，他们有好的地位啦，有好的讲道这些其他的， Atau perguruan tinggi mana yang disandangnya. 或者他就是读了哪一个神学院。 Kita tidak boleh menganggap bahwa dia itu sudah PhD atau guru besar sekolah teologi. 他是一个大的先知啦，他是一个大的牧师啦，不是。 Dia adalah pendeta yang terkenal, dia adalah ketua sinode. 或者他是一个很出名的一个牧师，或者他是一个领袖，在一 Maka 个， ia pasti duta Kristus 教会。 yang benar dan bisa dipercaya. 或者他是一个可以相信、可以依赖的， Belum tentu saudara-saudara kasih Tuhan. 不。 Makanya di situ 不确定。 dikatakan serigala berbulu domba. 所以为什么这里说就是披着羊皮的狼？ Kita harus mampu menerobos lewat penampilannya. 我们要努力去看， Kita harus bisa melihat kepribadian yang berada di baliknya. 我们可以看他的背景， Apa yang kita temukan di balik kulit luarnya itu? Domba atau 我 serigala? 们可以看他在外面他是一个狼或者是一个羊。 Nah, saudara-saudara kasihan Tuhan, bagaimana cara kita mengetahui bahwa orang itu adalah nabi palsu atau bukan? 所以说我们要如何去知道这个是假的先知或者不是呢？或是真的先知呢？ Di ayat 16 sudah dikatakan Tuhan Yesus berkata dari buahnya lah. 就是在第16节这里说，就是拼着他的果子， Dari buahnya lah engkau akan mengenal mereka. 凭着他们的果子，我们就可以认出他们来。 Dari perumpamaan yang Yesus jelaskan ini, kita bisa mengambil suatu prinsip, yaitu buah yang baik adalah hasil dari pohon yang baik. 就是我们可以说，就是耶稣教导我们的就是这样，凡好树都结好果子，唯独坏树就结坏果子。 Untuk mengetahui suatu pohon itu baik atau tidak baik, 我们要如何分辨这个是好的果子、好的树或者坏的树呢？ maka secara fisik kita melihat dari buahnya atau apa yang dihasilkannya. 我们可以看它是结了好的果子或者坏的果子。 Demikian juga halnya relasi antara iman dan perbuatan. 然后在我们的方面也是一样，我们可以看到我们的行为。 Iman yang sejati itu menghasilkan buah yang baik. 好的信心就是结了好的果子， Perbuatan baik itu adalah buah dari iman yang sejati, saudara. 好的行为就是从这个好的信心而 Jadi 来的。 perbuatan baik itu adalah bukan penyebab, melainkan hasil. 就是说，好的行为就是不是我们去做的，但是我们是得到的。 Tidak boleh dibalik ya saudara-saudara kasih Tuhan. 我们不要把它跌过来。 Namun untuk mengetahui seseorang memiliki iman yang sejati atau tidak, 但是要知道这个人有好的信心， maka kita hanya bisa melihat secara fisiknya, yaitu melalui buahnya. 我们可以看出来，就是从他的果子来。 Ada 3 cara menguji apakah seseorang itu ada nabi palsu atau bukan. 有三个点，我们可以知道这个是假先知或者不是。第一， Melihat kehidupannya atau cara hidupnya. 我们可以看到他的生活。 Seperti perumpamaan Yesus tentang pokok anggur yang benar di dalam Yohanes 15, di situ katakan keserupaan dengan Kristus. 就是我们可以看到刚才耶稣所教导的，我们可以看到他有好的，好像耶稣的行为。 Itulah yang kemudian hari diistilahkan oleh Paulus sebagai buah roh, saudara-saudara kasih 这 Tuhan. 个就是保罗所说的，就是
圣灵的果子。 Jadi kalau kita dapati dalam diri seorang guru atau nabi itu ada kelemah lembutan, 如果我们在这个人的身上有看到， kelemah kelembutan Kristus maksudnya, 就是在他的里面， sifatnya yang pengasih, 他有爱心， kesabarannya, 他有忍耐， murah hatinya, 他有就是 kebaikannya dan kemampuan dia mengendalikan dirinya sendiri, 都是就是有控制力的 itu 这个人。 merupakan alasan bagi kita untuk mempercayai bahwa ia adalah guru sejati bukan guru palsu. 我们可以去看这个是一个是不是真的或者是假的先知。 Sebaliknya jika kualitas itu tidak ada pada nabi tersebut, 然后如果这些方面这个果子方面没有在这个 dan 人的身上 perbuatan 呢， daging lebih menonjol 然后他的肉体的行为比较多， daripada buah roh, 比较他这个果子 itu seperti kebencian, kedengkian, ketamakan, 就是好像发怒啦，这些肉体的情怒啦， maka kita layak menganggap dia nabi palsu. 所以我们可以肯定的跟这些肯定的说他是假的先知。 Kita juga bisa melihat contoh kehidupan jahat dari nabi palsu. 我们可以看到这些假先知的 Apa yang 行 dilakukan 为， dalam kehidupan 他们是 mereka? 做什么呢？ Pertama, mereka mengejar keuntungan. 他们就是要得到益处。 Sudah dikatakan dalam 2 Petrus 2 ayat 3 di sana katakan, karena selakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Tetapi untuk perbuatan mereka itu hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. Sedangkan di Roma 16 ayat 18 dikatakan, sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri. Dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Gak usah dibacakan bahasa Mandarinya. Nah, saudara-saudara kasih dalam Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， nabi palsu itu merupakan hal yang biasa zaman perjanjian lama. 这个假先知在这个旧约里面是普通的。 Biasanya mereka hanya menubuatkan apa yang disenangi atau apa yang ingin didengar oleh raja dan rakyatnya. 他们就是讲好的预言对这些王啦，或者对他的人民啊。 Dan mereka mengklaim itu bahwa itu adalah pesan dari Tuhan. 然后他们就说这些我是从神得到 Guru-guru 的。 palsu pada saat ini juga sama, saudara-saudara kasih. 现代的假先知也是一样， Sebenarnya ada banyak bentuknya. 有很多 Di dalam PL, saudara-saudara kasih Tuhan, 在旧约里面， kalau kita lihat paling tidak terdapat 3 aspek yang dijadikan landasan pengujian terhadap nabi-nabi palsu tersebut. 我们可以看到有3点，我们可以去知道这个是假 Pengujian 先 yang 知。 pertama, ketetapan antara nubuat dan penggenapannya. 第一方面就是他的预言跟他和这个权的这个， Nubuatnya itu tepat nggak? 就是他的预言是否已经完成了呢？ Kedua, ujian yang bersifat teologis. 第二就是神学的方面， Di mana nubuat dari seorang nabi harus ditolak sekalipun itu tergenapi. 就是说这个预言已经全了，然后我们也是可以去脱离。 Jika pada akhirnya nabi itu tersebut malah membawa umat Tuhan menjauh dari Allah, bahkan menyembah Allah lain. 就是说，如果这个先知就是迷惑了他们的门徒们， Nah, kemarin ada yang berkata bahwa kita lihat nubuatnya aja. Kalau nubuatnya tepat pasti dia adalah benar. 有些人说我们看他的预言吧，如果他的预言全了，他就是真的先 Belum 知， tentu saudara-saudara kasih dalam Tuhan. 不一定。 Ada banyak hal yang harus kita perhatikan. 有很多方面我们要去看， Seandainya nubuatnya tepat pun, 如果他的预言全了， belum tentu dia adalah nabi yang asli. 也不一定他是一个真的先知。 Nah, ujian ketiga, 第三的， ujian yang bersifat etis. Ujian yang melihat kehidupan yang tidak saleh dari seorang nabi. 就是第三方面，就是我们可以看这个先知的行为。 Nah, saya melihat penekanan dalam konteks Matius 7 ayat 15 sampai 23 ini menunjukkan hubungan yang dekat dengan ujian yang ketiga, yaitu ujian mengenai kehidupan, yaitu yang bersifat etis. 所以说在马太福音第7章第15到23节里面，就是教导我们在生活方面的一个行为。 Sebab dalam bahasa aslinya, 因为在真的希伯来书的不是就是希伯来文，
Kata buas di situ sebenarnya dari kata harpak yang dilekatkan pada serigala. 残暴呢，就是在一只狼里面的一个本性， Yang artinya rakus. 就是意思就是它是很贪。 Ini lebih cocok diterjemahkan sebagai rakus ketimbang buas. 我们用这个比较用这个贪来行为。 Demi untuk melancarkan kelakusannya ini, mereka itu dengan jalan mengajarkan ajaran-ajaran yang tidak benar, yang sesat kepada orang-orang. 就是这个贪，就是让他们有一个观念，就是来教导这些门徒们。 Dulu waktu saya masih kuliah di Bandung, 当我还在万隆上大学的时候， kebiasaan kita itu sering keliling ke gereja-gereja. 我们的就是每次就是去每个教会看。 Saya pernah berapa kali ke gereja yang demikian. 我就是时常去这些教会。 Setiap ke gereja itu yang dikhotbahkan pendetanya selalu tentang uang, uang dan uang. 当我去这个教会的时候，这个牧师呢，他每次就是传讲这个钱。 Setiap minggu saudara-saudara kasih dalam Tuhan. 每个礼拜就是这样。 Kalau sekali-kali oke lah ya. 如果就是每个月不是1个月2个月传讲这个钱是还好。 Tapi ini setiap kali di dalam khotbahnya itu selalu tentang uang-uang persembahan berkat. 但是这个是每个礼拜他就传讲钱啦，这个被祝福啦这些其他之类。 Justru inti Injil Kristus itu tidak diberitakan saudara-saudara kasih dalam Tuhan. 就是因为这些神真正要传讲给他们 Dan 的， dan 就是没 jemaat 有 mereka 没有 itu 达到。 banyak sekali. 然后他们的会友们是很多。 Pendeta itu sering berkata, memberilah maka kamu akan dibalas berkali-kali lipat, kamu akan semakin kaya dan semakin kaya. 这个牧师他就是传讲，你们要给，因为神的祝福会加倍的填满给你们。 Tidak pernah saya dengar dalam khotbahnya itu menegur dosa. 在他的道里面，我没有曾经听过这些罪恶， Hampir tidak pernah memberitakan Kristus yang datang ke dunia. 好像没有提醒到，就是耶稣要再来这个世界上 Kristus hanya 的道， diberitakan sebagai pembuat mujizat, 就是他传讲 pemberi berkat. 耶稣是一个行神迹的，然后是给祝福的。 Kadang jengkel sekali saudara-saudara kasih dalam Tuhan. 有时候我们觉得，哎呀，这个牧师好像不好。 Sebenarnya ini adalah contoh pendeta yang seperti serigala berbulu domba, yaitu rakus. 就是可以说，这个牧师呢，他就是好像这个披着羊皮的狼， Dengan 就是 ajaran-ajarannya itu dia mengambil keuntungan dari jemaatnya. 他就是用他的福音呢传讲，就是迷惑了他的门徒。 Pendeta seperti ini, 像这样的牧 Alkitab 师， sudah berkata hukuman sudah tersedia. 是 Kalau 在 tidak 圣经已 bertobat 经有说 saudara-saudara 了， Tuhan. 在这样的传讲是他的后果已经有了，已经 Kita 写 doakan 出了。 saja semoga beliau bertobat. 我们为他而祷告，希望他可以悔改。 Selain itu saudara-saudara kasihan Tuhan, kita juga bisa melihat motivasi. 然后我们可以看到他的目的。 Motivasi seorang guru atau nabi yang menyampaikan ajarannya. 这个先知的目的来教导的是他是 Apakah 什 ia 么目的？ mencari hormat bagi dirinya sendiri atau mencari hormat bagi Allah? 是否他要得到从会友们的一个赞赏，或者他要赞美他的神？ Yesus mengingatkan kita untuk berhati-hati terhadap mereka dengan perkataannya yang terlihat religius. 我们要耶稣这里叫我们要防备，用他的教导是很属灵， Tetapi mereka dimotivasi oleh uang, ketenaran, dan kekuasaan. 但是他是因着这个钱呐、还有这些出名来 Sebenarnya kita gampang melihatnya. 迷惑，我们可以清楚的 Kita 看。 dapat mengetahui siapa mereka karena dalam pengajaran mereka biasanya 我们可以清楚的看他们从他们的教导里， mereka meminimalkan Kristus dan memuliakan diri mereka sendiri seperti yang saya kasih contoh di gereja di Bandung tadi. 就是在他们的教导里面、传讲的里面，他们比较少提醒少提出耶稣在他们的教导里，然后提高他们自己。 Tapi saudara-saudara kasih dalam Tuhan, 但是亲爱的弟兄姐妹们， cara ujian yang pertama ini yaitu menguji melihat kehidupan para melihat kehidupan seorang nabi. 我们要审查这个先知的生活，
agak sulit atau sukar dilakukan. 比较难我们去审查。 Mengapa? 为什么呢？ Karena nabi palsu juga bisa pura-pura saleh, hidupnya saleh. 因为这个假先知他的生活态是可以假装出来的啊。 Kedua, semua nabi maupun mau dia nabi asli atau palsu adalah sama-sama manusia berdosa yang Lalu- bisa melakukan kesalahan. 第二方面，这个先知呢，无论是真或者假的先知，他们是一样，同样是一个人，是 Biarpun 罪的人。 mereka sama-sama berdosa, tapi ada bedanya saudara-saudara sekalian Tuhan. 但是当他们两个人犯了罪，但 Nabi 他的罪有分别。 Nabi asli itu punya kesungguhan untuk taat kepada firman Tuhan. 真的先知他有一个心态，就是他要顺服 Tapi itu 神， pun sulit atau sukar dilihat. 但是这个很难去看。 Oleh sebab itu saudara-saudara sekalian Tuhan, 所以亲爱的弟兄姐妹们， buah seorang nabi atau guru 就是这个先知的果子， bukan hanya apa yang kelihatan dari cara hidupnya saja. 不是只单单只能看的，从他的生活里面可以看得出。 Oleh sebab itu ada ujian-ujian berikutnya. 所以还有其他的，我们可以去 Ujian 审 yang 查。 kedua, 第二的， kita melihat nubuatnya meleset atau tidak. 我们可以看到他的预言呢，是不是偏了或者是全了？ Karena biasanya itu guru-guru palsu itu paling suka mengklaim nubuat sana sini. 因为这个假先知他们很喜欢，就是随随便便就是创了一个预言出 Nah, 来。 dalam Ulangan 18 ayat 22 dikatakan, apabila seorang nabi berkata demi nama Tuhan dan perkataannya itu tidak terjadi dan tidak sampai, maka itulah perkataan yang tidak difirmankan Tuhan. Dengan terlalu berani nabi itu telah mengatakannya, maka janganlah gentar kepadanya. OK， 就是好像在旧约里面有说过，这个假先知他就是创作，他自己创一个假的预言，然后这个预言不是从神而来的， Saksi-saksi Yehova contohnya saudara-saudara 就是 sekalian 好 yang 像 bisa 这 kita 个 lihat. 耶和华见证。 Mereka itu menubuatkan berulang kali kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. 他们就是说，就是耶稣再来的这个事情，就是一直传讲出来。 Tapi semuanya gagal dan meleset karena kita tidak tahu hari kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. 但是他们所预言的就是还没有从前，因为他们的时间啊，我们这些都是不会知道的，神几时会再 Bukan 来， hanya saksi-saksi Yehova, 不是 saudara-saudara. 只单单这个耶和华 Banyak 真正， sekte-sekte lainnya, terutama di Bandung banyak sekali. 还有其他的还有其他的教导。 Namun saudara-saudara kasih Tuhan, 但是亲爱的弟兄姐 perlu 妹们， diingat bahwa sekalipun nubuatnya itu tidak meleset, 我们要知道，如果他的预言是全的时候， seandainya nubuatnya itu tepat sekalipun, 他的预言是真的是在那个时候全了。 jika pada akhirnya nabi tersebut membawa umat Tuhan semakin menjauh dari Tuhan, bahkan menyembah Allah lain, dia adalah nabi palsu. 但是到最后，如果他迷惑了他的门徒，然后远离了神，他就是假的先知。 Nah, saudara-saudara kasih Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， ujian yang ketiga adalah 第三个考验是， melihat atau menguji doktrin atau ajarannya. 我们可以看，我们可以参考他的教导。 Seperti dikatakan dalam 2 Petrus 2 ayat 1, sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Nah, saudara-saudara kasih dalam Tuhan, nggak usah dibaca Mandarinnya. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Yesus dalam metafora buah pohon yang sama. Yaitu dalam Matius kita bisa lihat di ayat 12 pasal 12 ayat 33, sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari pembendaharaannya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari pembendaharaannya yang jahat. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Enggak usah dibaca Mandarinnya. Nah, maka jika hati seorang terungkap dari kata-katanya, sebagaimana pohon ketahuan dari buahnya, saudara.
如果一个人的行为可以看得出来，就是好像刚才我们所读的，这个好的果子好的树会结好的果子。 Maka kita juga pun mempunyai tanggung jawab untuk menguji seorang nabi itu melalui apa yang diajarkannya. 所以我们也是有这个责任要去参考他的教导。 Ujian yang ketiga ini disebut sebagai ujian doktrin atau ajaran. 第三个考验就是我们要去理解他的教导。 Secara umum ujian ini meneliti apakah amanat guru palsu itu cocok dengan ajaran para rasuli. 这个考验就是让我们要去知道，是否他的教导是符合神的。 Dan secara khusus kita melihat apakah amanat itu mengakui Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang datang sebagai manusia, menebus dosa manusia. 是否在他的教导里有提过，就是耶稣是救赎者，就是要救我们的。 Bukan hanya itu saudara-saudara sekalian Tuhan, kesalahan ajarannya juga bisa merupakan suatu ajaran yang hanya menyenangkan telinga orang. 不只单单是这样，然后如果在他的教导里，就是要讨好我们的耳朵而已。 Ajaran yang tidak 他的教导里面没有去教导我们如何避免这些 seperti yang 罪 saya 恶。 katakan tadi, umat itu diberikan perasaan aman tentram yang palsu. 就是刚才说的，这个先知他只传讲对他的门徒好的。 Sehingga mereka itu bebas melakukan dosa-dosa mereka, dengan demikian mereka itu masuk melalui pintu yang lebar tersebut. 所以说他们就会进入了这个宽的这个门，就是进入了这个罪恶。 Pintu yang lebar itu menuju ke mana saudara-saudara yang Tuhan? Di ayat sebelumnya sudah dikatakan menuju kepada kebinasaan. 这个宽的门就是很大的路，就是描写了什么？就是我们就是进入了这个罪恶里面，就是死亡、灭亡的 Saudara-saudara yang 路。 Tuhan yang harus kita perhatikan. 亲爱的弟兄姐妹们，我们要去看， Kita harus menjadikan firman Tuhan sebagai tolak ukur. 我们要把这个圣经成为我们的标准。 Sebab dalam menguji apakah orang itu nabi palsu atau bukan, patokannya itu hanya Alkitab sebagai yang utama. 我们要知道他是真的先知或者假的先知，我们的标 Penerapan uji ini juga sama sekali tidak gampang saudara-saudara yang Tuhan. 但是这个考验不是很简单的一个 Dan 方 kadang 面， tidak langsung kelihatan hasilnya. 不是我们可以直接看得出来的。 Sebab seperti buah, proses jadi dan kematangannya juga memerlukan waktu, bukan? 就是好像这个果子，它如果要可以吃了这个果子，我们也是有一个过程嘛。 Penerapan uji ini bukan hanya melihat cara hidup nabi tersebut, 这个也是不只单单我们看他的生活方面， melainkan harus melakukan penelitian yang cermat dan kritis 就是我们要去好好的来去 terhadap 审 watak 查， kelakuannya maupun ajarannya, 是否他的行为、他的教导是符合的， serta motivasinya dan pengaruhnya. 然后他的目的地是好的。 Nah, saudara-saudara kasih dalam Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹们， Tapi peringatan Yesus ini bukan mengajarkan kita bahwa kita harus curiga kepada semua orang ya. 耶稣的教导不是我们要去怀疑别人，不是， Ada memang kebenaran yang absolut yang tidak bisa diganggu gugat. 因为有些教导是不能去改的。 Pandangan yang berbeda-beda boleh saja. Tapi untuk kebenaran yang absolut tidak ada kata kompromi saudara-saudara sekalian. 不一样的看法是可以的，但是这个教导呢，是我们不可以去更改的。 Sepertinya Tuhan Yesus seperti contoh ya, seperti Tuhan Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan. 就是用一个比喻来说，就是耶稣是单单是一个救赎者， Seperti Allah yang memiliki 3 pribadi, 就是他是三一神， seperti 三位一 Yesus 体的 yang 神。 datang sebagai manusia menebus dosa manusia. 但是耶稣来到这个世上要担当我们的罪。 Alkitab adalah firman Allah. 圣经是神的话， Nah, contoh-contoh seperti ini adalah kebenaran absolut yang tidak bisa dikompromi 就 saudara-saudara. 是说这个真理就是一套的，就是不可以去改的。 Kalau berbeda pandangan hanya sekedar tentang baptisan perci atau baptisan selam itu nggak masalah saudara-saudara. 如果就是如果我们有别的看法，就是洗礼的看法，我 Karena 们是 itu 可以的， bukanlah kebenaran absolut. 因为这个不是Nah, saudara-saudara yang Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， peringatan Yesus supaya kita waspada ini 耶稣叫我们警醒的这个防备的， adalah sebagai Jauh tahu. nasihat supaya kita sungguh-sungguh 就是 mengingat 就是要
提醒我们要去防备这些， Maksudnya Yesus sungguh-sungguh mengingatkan kita 就是耶稣要提醒我们， bahwa guru-guru palsu itu ada dalam gereja. 就是这个假的先知真的有的， Bahwa kita harus senantiasa waspada. 我们要谨慎，我们要防备。 Ada yang berkata, buat apa takut? 有些人说，我们要何必怕呢？ Jemaat juga udah pada pintar bisa membedakan. 我们的会友都已经很聪明了，可以分 Justru 别啊。 Tuhan Yesus bilang apa? Serigala berbulu domba. Justru kita sulit membedakannya. 就是反而耶稣要提醒我们这些，我们要防备，因为 Itu 这个假， bahayanya saudara. 因为它是披着羊皮的 Jadi 啦， kita 这个 tidak 是很 boleh 危险。 menganggap enteng. 所以说我们要不要觉得这个是很简单 Karena 的？ Tuhan Yesus saja mengingatkan kita untuk waspada. Buat apa Tuhan Yesus mengingatkan kita waspada kalau itu tidak bahaya? 因为耶稣本身都提醒我们了，如果他这个东西不危险的时候，为什么耶稣要提醒我们呢？ Kita harus benar-benar mengetahui bahwa kebenaran itu adalah kebenaran Allah. 所以说我们要知道这个真理是真的真理， Kebenaran inilah yang membangun gereja, saudara-saudara kasih dalam Tuhan. 就是这个真理来复兴我们。 Ajaran yang menyimpang dari kebenaran Allah itu adalah membinasakan. 然后这个不符合圣经的教导，就是要毁坏这个教 Jika 会 kita 的。 mementingkan atau mengutamakan kebenaran Allah dan gereja Allah, 如果我们要把这个神的教导， maka kita harus memperhatikan peringatan Tuhan Yesus tentang waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. 所以我们要提醒我们说，我们要防备这个假 Dan 先知。 peringatan Tuhan Yesus tentang waspadalah terhadap nabi palsu bukan hanya ditujukan kepada hamba Tuhan atau pendeta, tapi kepada kita semua, saudara-saudara kasih Tuhan. 耶稣说了这个防备假先知，不是只单单对他的门徒说，但是也是对我们全部人来说。 Dan Alkitab berkata kepada kita bahwa bagaimanakah nasib akhir dari nabi-nabi palsu itu, saudara? 然后这里圣经说，这些假先知的后段是什么呢？ Kita bisa lihat di ayat 19. 我们可以看在19节里面， Di situ dikatakan, dan Jadi, setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. 凡不结好果子的树就砍下来，丢在 Hukuman 火 bagi 里。 nabi-nabi palsu dan pengikut-pengikutnya, saudara-saudara kasih Tuhan. 就是这个假先知的惩罚，就是 Tentunya yang tidak bertobat, 他们没有悔改， hukumannya adalah hukuman kematian yang kekal. 他们的惩罚就是永恒的灭亡。 Kita lihat lagi di ayat yang 21 sampai 23. 我们再看第21到 Yesus 23。 berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal engkau, enyala dari hadapanku, kamu sekalian pembuat kejahatan. 这里说，凡称呼我主啊主啊的人，不能都进天国，唯独遵行我天父旨意的人才能进去。当那日必有许多人对我说：主啊主啊，我们不是奉你的名传道，奉你的名赶鬼，奉你的名行许多异能呢？我就明明地告诉他们说，我从来不认识你们，你们这些作恶的人，离开我去吧。 Saudara bisa lihat di mana persamaan antara nabi palsu dengan nabi asli? 我们可以看这些假先知和真先知的分别吗？ Kita bisa dilihat di kalimat setiap orang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan. 我们可以看到，就是凡称呼我主啊 Itu 主啊的 sebabnya 人， Yesus mengatakan bukan setiap orang yang berseru Tuhan, Tuhan. 就是说耶稣就是说，不是凡称呼我主啊主啊的人都 Itu 可以进。 menunjukkan bahwa terjadi kemiripan atau persamaan antara nabi palsu dan nabi asli dalam hal ini, yaitu mereka itu sama-sama berseru kepada Tuhan, Tuhan, Tuhan. 就是说，耶稣对我们说，不是，就是这个假先知和真先知就是一样，他们就是称呼我主啊主啊，但是他们有分别。 Dari kalimat tersebut, Yesus memperingatkan kita untuk tidak melihat hanya hanya penampilannya saja, yang sekilas melihat sama dengan nabi asli. 所以说，耶稣为什么提醒我们，我们不要去看看，我们不是要只单单看出他的外 Melainkan dari 面， buahnya lah kita dapat mengenal mereka. 我们要从他的果子，我们才可以认识他。 Jadi dari ayat 21 tersebut,
所以从这个21节里面， Yesus sedang menunjukkan buah dari iman yang sejati itu, buah dari iman yang menyelamatkan dan yang tidak menyelamatkan. 耶稣要对我们说，这是好的果子，就是要救到就是可以救我们。 Karena 然后这个 melalui buahnya lah kita dapat melihat iman orang itu sejati atau tidak. 就是从他的果子，我们可以看到他的行为是好的或者不好。 Namun ayat ini juga seringkali disalahpahami bahwa Yesus itu mengajarkan keselamatan berdasarkan perbuatan. 但是就是有错的想法，就是说这个耶稣的教导就是说好的行为会救了我们，不是。 Enggak sama sekali saudara-saudara sekalian, Tuhan keselamatan kita berdasarkan. Bukan itu yang dimaksud oleh Tuhan 不 Yesus. 是因为我们的行为我们才可以得救。 Nanti di ayat 21 dikatakan bahwa mereka menyebut Tuhan Tuhan. 然后他们说主啊主啊。 Jadi apa saudara? Jadi mereka itu mengaku dirinya adalah orang Kristen atau orang yang melayani Tuhan. 就是说他们就是称为他们是神的门徒， Tapi 神的 sebenarnya 人。 bukan, mereka itu tidak taat kepada Tuhan, mereka itu tidak sungguh-sungguh Kristen. 但是确实他们不是神的门徒，他们是假的。 Orang-orang seperti ini tidak akan masuk dalam kerajaan surga. 这些人是不能进天国的。 Ini bukan juga mengajarkan keselamatan melalui perbuatan baik juga. 就是说我们要进天国不是靠我们的行为。 Jadi apa maksudnya saudara-saudara sekalian Tuhan? 但是然后这个是什么意思呢？ Orang ini menunjukkan bahwa orang-orang yang tidak menunjukkan yang sejati dengan perbuatan yang baik. 这个人是他们没有就是好好的把他们所相信的他们的信心就是献给耶稣。 Dan mereka tidak selamat dengan iman seperti itu. 他们的信心没有救到了他们。 Seterusnya di ayat 22 menunjukkan bahwa sekalipun mereka bernubuat, mengadakan mujizat-mujizat, mengusir setan. 然后在第22节里面也说了，用奉耶稣的名传道啦、赶鬼啦这些，然后行许多异 Mereka 能的呢。 melakukannya demi nama Tuhan Yesus. 是他们是用奉靠主的名， Tapi 对， mereka tetaplah nabi palsu. 但是他们还是假的先知。 Jadi jemaat yang kasih dalam Tuhan, 所以，亲爱的弟兄姐妹们， kita jangan menganggap orang yang melakukan perbuatan-perbuatan hebat, melakukan mujizat yang luar biasa dia adalah pasti nabi asli. 所以我们不要以为这些可以就是赶鬼啦，做很多的许多的神迹啦，我们不要只看他的行为， Belum tentu saudara-saudara sekalian Tuhan. 还不一定。 Ayat ini bukan mengajarkan pada kita bahwa keselamatan itu bisa hilang ya saudara-saudara sekalian Tuhan, dan sering banyak orang itu salah mengartikan ayat ini. 然后我们要了解，我们要知道这个经文呢，不是对我们说Konteks ayat ini bukan berbicara tentang keselamatan itu bisa hilang. 就是说我们的救恩就是会不见，不是。 Dulu saya juga memiliki pemahaman yang demikian. 以前我也是有这样的想法， Tapi setelah saya belajar saya baru mengerti. 但是当我已经去了解、去读神学了，我才 Mereka 了解， bukanlah kehilangan keselamatan saudara-saudara. 他们不是救恩不是离开了他们，不是， Tetapi mereka memang tidak pernah selamat. 他们是还没有得到这个救恩。 Karena di situ konteks ayat itu berbicara tentang nabi palsu, yaitu orang-orang yang dikatakan sebagai serigala berbulu domba. 因为在这个圣经，刚才我们所读的圣经里面，我们是提了这个假先知，是他们还没有相信真正相信主的 yang 人， kulitnya saja Kristen tapi dalamnya tidak. 是从他们的外面看来是真正的门徒，但是当他们的后面不是真正相信主 Karena 的 di 人。 ayat 23 Yesus berkata, "Aku tidak pernah mengenal kamu." 因为在23节里面说，我从来不认识你们。 Saya melihat ke dalam bahasa aslinya, perkataan ini memiliki arti? 我看他的真言里面，不是，我看他的真正的翻译里面说， Bahwa tidak pernah dalam satu titik waktu di masa lampau sampai dengan penghakiman itu dideklarasikan para nabi palsu tersebut memiliki hubungan pribadi dengan Yesus. 就是说从他们第一次出现到他们要死去的时候，从他们的生活里面没有任何行为或者传道里面就是有
有好的关系和我们的神有好的 Mereka 关 itu 系的， tidak pernah ada relasi dengan Tuhan Yesus. 从他们的生活里面没有一个好的关系， Mereka tidak pernah menjadi milik Kristus. 他们没有相信过神， Jadi jangan salah paham dengan ayat ini bahwa keselamatan itu bisa hilang, saudara-saudara 所以我们 sekalian. 不要误解了这个经文，就是说这个救恩会不见，不是。 Jadi saudara-saudara kasih dalam Tuhan, 所以亲爱的弟兄姐妹们， firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita. 今天早上的教导就是要提醒我们， Bahwa kita harus waspada terhadap nabi palsu. 我们要防备这些假先知， Karena nabi palsu itu memang ada. 因为这个假先知是有的。 Dan nabi palsu itu berbahaya sekali bagi orang percaya. 然后这个假先知就对我们来说是一个很危 Bagaimana 险 kita 的东西， caranya kita waspada? 我们要如何来防备？ Pertama, berdoa senantiasa seperti di awal saya katakan. Ini Saya justru- tekankan kembali. 第一就是刚才我说了，我们要每天要 Kita 祷 harus 告， meminta Tuhan memimpin kita dalam pengertian firman Tuhan. 一直讨神给我们一个智慧， Jangan menurut pengertian kita sendiri. 不要用我们的自己的想法来去 Banyak 了解。 belajar firman Tuhan. 我们要去读经，我们要去了解圣 Tidak 经， kalah penting kita harus hati-hati memilih gereja dan pengkhotbah. 然后我们要谨慎的去看我们的传道，我们的教会。 Dan jangan menganggap bahwa setiap pendeta itu adalah benar-benar pendeta yang mengajarkan kebenaran. 也不要以为这些传讲道的这个传道人啊或者牧师是真的， Seharusnya kita harus menguji. 我们要去审查， Kita juga harus mengawasi ajaran kita sendiri. 我们要去看我们所读的我们所理解的教导。 Oleh sebab itu pentingnya kita memiliki suatu komunitas yang sehat. 所以说我们为什么要有一个好的一个圈呢？ Dan ada 3 cara untuk menguji apakah seorang nabi palsu atau bukan. 然后有3个方面我们要去审查这个是假先知或者假的 Pertama, 先 melihat 知或是真 kehidupannya. 的先知。第一，我们要看他的生活 Kedua, 方面； menguji apa nubuatnya Oh. tepat atau tidak. 第二，我们要看他的预言是真或是纯全的或者还没。 Dengan catatan, biarpun nubuatnya tepat, saudara-saudara kasih dalam Tuhan. 就是有一个看法，就是如果他的预言已经成全了， Kalau pada akhirnya dia membawa umat Allah semakin menjauh dari Allah, bahkan menyembah Allah lain, dia adalah nabi palsu. 但是到最后他的教导是教导了离了神，他是假的先知。 Yang ketiga adalah menguji ajarannya. Ini adalah penting sekali, saudara-saudara. 第三，我们要去参考他的教导。 Tentu saja tolak ukur kita adalah firman Tuhan. 当然了，他的教导就是要符合了圣经。 Dan ingat saudara-saudara kasih dalam Tuhan, 然后我们要亲爱的弟兄姐妹们， Alkitab berkata bahwa hukuman bagi nabi palsu dan pengikutnya adalah nyata, yaitu kebinasaan yang kekal. 就是这个假先知的他的下辈段就是永恒的灭亡。 Tentu saja kita tidak ingin mengikuti mereka, bukan? 当然了，我们不要去跟随他，对吗？ Dan saya juga berharap dan berdoa sehingga tak ada satupun jemaat kita yang terpengaruh dengan ajaran dan nabi-nabi palsu dan mengikuti jalan mereka yang jahat. 我也为我们大家来祷告，希望我们全部可以被拯救，不要跟随这些假的先知的道。 Dan juga jangan acuh tak acuh dan cuek. 然后也不要我们就是不理睬其他的会友们。 Kita patut meresponi 我们要 nasihat Tuhan Yesus ini tentang waspadalah. 我们要紧握住这个耶稣所教导的这个防备。 Karena di akhir zaman ini semakin banyak bermuncul, Alkitab sudah berkata akan banyak bermunculan nabi-nabi palsu yang menyesatkan banyak orang. 因为在这个末日时代，就是有很多已经写出来了，在圣经里面说有很多的假先知会出现。 Dan tugas gereja dan setiap hamba Tuhan bahkan setiap jemaat adalah 然后我们的责任，教会的责任， waspada. 就是说我们要防备， Kita juga harus saling mengingatkan sesama lain 我们要互相提醒， agar tidak ada satupun kita yang terhilang.
让我们全部都是没有任何人 Ini 就是 merupakan 不见 tugas 到， kita bersama saudara kasih dalam Tuhan. 这是我 Maka, 们全部的责任。 oleh sebab itu kita harus lebih sungguh-sungguh lagi belajar firman Tuhan. 所以说我们要认真的读圣经。 Jadi akhir kata saudara kasih dalam Tuhan, 最后 seperti perumpamaan Tuhan Yesus di akhir khotbahnya di bukit ini tentang Jauh. 2 macam dasar. 就好像耶稣在这个山所说的这个 Yaitu orang yang membangun rumahnya di atas batu yang kokoh. 预言，就是有人在这个沙中创屋子， Dan orang yang membangun rumahnya di atas pasir. 然后也是在沙漠，还有这个 Ya gitulah. Oke. 石头上做屋子的。 Marilah kita membangun rumah kita di atas batu yang kokoh itu saudara-saudara kasih dalam Tuhan. 我们要一起建我们的屋子在这个石头上， Yang artinya kita harus menjadi murid yang mendengar, 就是说我们要成为一个听者的会友， menjadi murid yang menanggapi firman Tuhan, 就是要紧握住神的话， bukan menjadi murid yang palsu, 不是成为假的门徒， tetapi menjadi murid yang mempraktekkan ketaatan dalam firman Tuhan. 但是成为了一个真真实实来去行神的话的 Karena 门徒们。 mempraktekkan ketaatan sesuai firman Tuhan 因为如果我们去行符合神的圣经的话， adalah dasar yang kokoh untuk menghadapi setiap badai kehidupan kita, termasuk menghadapi nabi-nabi palsu 我们 saudara-saudara Tuhan. 就会有一个很坚固的心来去面对这些东西，去面对这个假先知。 Sebenarnya saya ingin menampilkan tentang ajaran-ajaran gereja Tuhan yang Maha Kuasa, karena itu menurut saya sangat bahaya karena ada beberapa teman saya juga boleh dibilang terpengaruh dengan ajaran itu karena sangat, kalau tidak diperhatikan sungguh-sungguh, karena sangat tipis perbedaannya. 其实呢，我要再分享，就是有一个教导，让我的朋友们就是被迷惑了，然后他们就是偏了这个神的教导。 Saya 这个东西是很危险。 akan nanti membagikan ke grup jemaat Geprint 等一下我就分享在我们的圈里面， tentang perbedaan ajarannya dengan ajaran Alkitab. 就是他的教导和圣经的教导。 Terus media-media yang mereka lakukan dengan berbagai macam cara dan berbagai macam nama di medsos untuk menjangkau orang-orang. 然后在网络上，他们也是用他们自己的方法来去传， Itu juga adalah bukti-bukti kejahatan mereka. 有很多的坏的行为。 Nanti saya akan bagikan ke grup jemaat. 等一下我分享在我们的 Kiranya 圈里 firman 面。 Tuhan pagi ini memberkati kita semua. 希望今天早上的神的话可以 Ingat 祝福我 saudara-saudara 们。 kasih yang Tuhan, kita harus tetap waspada dan saling mendoakan. 我们要提醒自己， Dan 我们 kita 要 harus 互 serius 相提醒，我们 belajar 要 firman Tuhan. 防备这些东西。 Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. 我们一起来祷告。 Bapa kami dalam kerajaan surga, 亲爱的弟兄姐妹们， kami sudah belajar firman-Mu ya Tuhan. 亲爱的天父，我们已经听了你的话， Tuhan, Engkau mengingatkan kami bahwa kami harus waspada terhadap nabi-nabi palsu yang muncul. 父啊，求你提醒我们如何要防备这 Tuhan, 些 kiranya 假 Engkau 先知。 memberikan kami kekuatan, 求你给我们力量， memberikan kami hikmat bijaksana 给我们聪明智慧 untuk，dapat membedakan mana yang nabi palsu atau bukan. 直到我们可以分别哪一个是假先知，哪一个是真的先知。 Tuhan, kami mohon pada siang hari ini, 上帝，我们求告， kami mohon Kau lindungi jemaat kami, 求你照顾你的门徒们， supaya Tuhan mereka tidak ada satupun yang terhilang, 直到他们当中没有任何人就是离开你， sehingga tidak ada satupun dari mereka yang mengikuti ajaran-ajaran nabi palsu 直 itu, 到没有 Tuhan. 任何人可以跟随这些假的先知。 Karena kami tahu bahwa hukuman yang nyata bagi nabi palsu dan pengikutnya adalah kematian yang kekal ya 因为我 Tuhan. 们知道这个假先知和这个假的门徒们跟随他的这个假先知的道是灭 Berikan 亡 kami 的。 mata yang jeli, 求你给我们 berikan kami 睁 hati 开我 yang 们的眼 peka. 睛，也是给我们 Roh 有力 Kudus, 量来 kiranya 走 Engkau menuntun setiap kami 来走我们的路程， hingga kami ditemukan setia pada akhirnya. 到最后你可以得到我们是忠心 Terima
kasih Tuhan, kami serahkan waktu kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. 感谢你，上帝，我们把一切的时 Hanya di 间交托 dalam 在 nama 你的 Tuhan 手 Yesus 中。 Kristus kami ucap syukur dan 奉靠主耶稣基督的名，我们祷告，阿门。 Ya, amin untuk kebenaran firman Tuhan. Mari kita akan memberikan persembahan kita. Ya, kita angkat pujian. Kasih Allah tak berkesudahan. Kasih Allah tak berkesudahan, lalu setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Ya, haleluya, puji Tuhan. Saya percaya kita semua diberkati oleh firman Tuhan pada pagi hari ini. Selanjutnya Bapak Ibu, ya, untuk ibadah kita di minggu depan tetap akan kita lakukan secara online, ya, karena kita tahu situasi saat ini di Kota Batam ya cukup bahaya. Ya, berdasarkan data terakhir tanggal 18 kemarin ada 22 orang lagi yang positif, ya. Sehari sebelumnya juga ada 53 orang positif. Jadi di Kota Batam total sudah ada 1.100 lebih orang yang positif corona. Jadi Bapak Ibu sekalian, di situasi saat ini, ya, selain kita waspada terhadap berbagai ajaran-ajaran nabi palsu, kita juga harus waspada, ya, dengan kesehatan kita, waspada dengan corona, ya. Jadi tetap mengikuti protokol seperti yang sudah pemerintah kita anjurkan, ya, karena kalau sekarang lagi banyak razia, ya. Kemarin saya lihat sendiri banyak sekali razia di pasar-pasar, di tempat keramaian. Jadi bagi kita yang tidak pakai masker, kita akan didenda. Kemudian bagi jemaat yang mau memberikan persembahan, silakan dapat ditransfer, ya, ke rekening gereja. Dan saya percaya di tengah situasi seperti saat ini, berkat Tuhan tetap mengalir kepada setiap kita yang setia, ya, memberikan persembahan. Demikian pengumuman. Selanjutnya saya serahkan kepada PL. Mari kita akan mengakhiri kebaktian kita. Saya ajak kita bangkit berdiri, kita akan pujian. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari arahkan hati kita kepada Berkiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta dan kasih dari Yesus Kristus, bahkan persekutuan yang manis dengan pribadi Roh Kudus, kiranya menyertai kita dari hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima dan sambut berkat-Mu. Haleluya. Mari orang percaya sama-sama katakan amin. Ya, puji Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.